apa juga yang kita buat ni jangan lupa. Kadang-kadang SOP ni kita lupa. Dan lupa bukan, ataupun kadang-kadang kita menganggap mudah. Ya, sihat doktor. Alhamdulillah semua sihat. Cuma itulah saya nak ingatkan kepada saya sendirilah untuk sentiasa jaga, observe SOP, maknanya jangan ambil mudah. Kalau you perhatikan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu penuh dengan orang. So jadi maknanya kena hati-hatilah, jangan ambil mudah dan sentiasa menjaga kesihatan. So itu ingatan bukan untuk semualah, untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita jangan lupa. Okay, so itu kita punya harapan lah ya. Alright, kalau ikut dalam list section ni, section 51 ni, kita ada 20 nama di situ, 20 nama di situ. Jadi di sini ada seorang lagi mungkin belum masuk, jadi tak pasti, nanti kita set tengok macam mana. Okay. Kalau ikut list tu dah ada 20 nama. So jadi kita harapkan macam biasalah, kalau 20 ni semester 1 semester 1. 2 doktor. 2. Semester 2 Okay, kita harapkan when you start with 20 people, so you end up with 20 people as well. Itu yang kita haraplah. Jadi jangan ada yang tengah jalan berhenti, biasalah. Tapi tak boleh nak paksa kalau memang keadaan memerlukan ataupun kita terpaksa quit, itu tak boleh nak dielak. So itu tak apalah. Tapi kita harapkan semua boleh selesai lah sampai habis. Okey, jadi kita mulakan sedikit-sedikit ni sebagai pengenalan, untuk semester ni, kelas kita. Doktor, saya dengar suara doktor putus-putus. Oh ya ke? Kejap Kita orang okey je. Siapa tu yang putus-putus? Yang lain okey ke? Okey doktor. Yang putus-putus ni kadang-kadang tempat awak ni. Tempat awak yang putus. Tengok connection . Yang lain semua okey. Kalau semua putus-putus, then betul lah. Saya punya yang problem. Okey, kita mula sikit-sikit. Pada malam ni kita buat pengenalan. And then kita tengok apa keperluan dan expectation daripada kursus ini. Macam saya selalu sebut, maknanya bila kita datang ke kelas, kita membawa satu harapan, expectation, apa yang kita nak daripada kelas tersebut. Okay? Kalau saya boleh sebut perkara yang umum lah bila kita datang ke kelas ni. Pertama, of course, kalau tanya directly secara open, orang kata wah menambah ilmu dan sebagainya lah ya. And then barulah cerita okey nak grade dan sebagainya. So jadi di sini ada dua benda lah. Tapi saya lebih menekankan kepada matlamat yang sebenar kepada kursus ini, iaitu kita ingin membantu ataupun memberikan sedikit idea berkenaan dengan proses melaksanakan penyelidikan. Itu yang paling penting lah. Selepas selesai daripada kelas ini, di hujung semester itu, kita harapkan you ada sedikitlah idea macam mana nak buat research tu. Itu yang paling penting. Besides the grades apa semua tu, and then CPA dan seterusnya. Tetapi kita kena set dalam kepala kita, di hujung kelas nanti kita dapat sedikit idea. Bukan kata jadi seorang pakar selepas habis ni, hopefully jadi macam tu. Tapi setidak-tidaknya kita dapat sedikit idea macam mana nak buat penyelidikan.
Okey, saya share sedikit dia punya maklumat-maklumat ni ya. Kejap ya. Okey, ini dia punya apa tu course information ataupun maklumat berkenaan dengan kursus ini. Jadi kalau you tengok nama kursus itu sendiri, kita dah tahulah research method in education, iaitu sedikit apa nama tu perkongsian pengetahuan dan kemahiran berkenaan dengan research, activity research. Jadi kalau kita tengok dari sinopsis kursus ini pun dah jelas. Jadi dalam penerangan ni saya tak adalah nak baca satu-satu. Saya rasa semua dah cuba tengok e-learning masing-masing. So jadi di dalam e-learning tu juga sudah saya upload sedikit-sedikit maklumat. So saya akan update, Dr. Adibah akan update dari semasa ke semasa untuk berkongsi maklumat dan juga informasi berkenaan dengan kursus ini di dalam e-learning. Alright, jadi kalau you perhatikan dekat sini, berkaitan dengan essential research activities, iaitu aktiviti-aktiviti penyelidikan, aktiviti-aktiviti penyelidikan. So jadi you boleh nampak dekat sini, the fundamentals of scientific methods, apa benda semua tu bermula daripada mengenal pasti masalah dan apa nama tu kemudian menetapkan apakah pendekatan ataupun reka bentuk yang akan kita gunakan dalam melaksanakan penyelidikan, and then kita akan juga bercerita tentang aktiviti menetapkan populasi, mengenal pasti populasi dan juga prosedur memilih sampel ataupun responden kajian. And then sedikit berkenaan dengan instrumentasi ataupun alatan kajian, macam mana kita bangunkan, macam mana kita hasilkan, macam mana kita sediakan. So itu antara beberapanya yang kita akan cuba discuss. Selain daripada itu, selepas penyediaan alat ataupun instrumen untuk mengumpulkan data, so kita laksanakan pengumpulan data. And then bila data dah collect, kita akan mula melaksanakan aktiviti pemprosesan data, pemprosesan dan analisis data. And then selepas kita dah proses dan kita dah analisis, kita menjawab persoalan kajian yang telah kita tetapkan pada permulaan kajian kita. Jadi kalau saya boleh sebut, at least dia ada 3 perkara yang utama dalam aktiviti penyelidikan. Okay? Aktiviti penyelidikan. Pertama, kita ada masalah. Kita ada isu yang ingin kita tahu, yang ingin kita kaji. Itu yang pertama. Maknanya daripada pengalaman kita seharian kita, daripada pembacaan ke, daripada aktiviti yang kita lalui. So kita dapati ada kekurangan, ada permasalahan dalam konteks, kalau saya boleh sebut mungkin dalam konteks program kita iaitu teknologi pendidikan. Ada perkara-perkara yang menarik perhatian kita untuk kita mengetahui ataupun membuat kajian. Kenapa jadi macam tu, kenapa tak berkesan dan sebagainya. So itu permasalahan yang kita kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita dah tahu ada permasalahan dan kita dah tetapkan, kita nak cuba meneroka ataupun mengkaji permasalahan tu. Jadi bila kita dah tetapkan macam tu, sekarang kita fikirkan pula macam mana kita nak laksanakan, kita nak cari jawapan tersebut. Tadi kita ada soalan yang ingin kita jawab pada peringkat yang awal. Sekarang kita cuba fikirkan apakah cara untuk menjawab soalan tersebut. Itu yang kedua. Lepas kita selesai berurusan dengan perkara yang kedua, kita akan berurusan dengan perkara yang ketiga, iaitu the fundamentals, yang ketiga tadi, iaitu menyatakan apa jawapan yang kita dapat daripada peringkat yang kedua tadi. Okey. Ini je yang saya kata tadi dalam aktiviti penyelidikan ni. Kalau kita nak mudah faham, kita tengok kita ada 3 benda yang utama. Okey, yang fundamental, iaitu
permasalahan yang kita ada dalam kepala kita, apa benda yang kita nak tahu dan kenapa kita begitu tertarik nak buat penerokaan ataupun penyelidikan. Kemudian kita fikirkan yang kedua, iaitu macam mana kita nak cari jawapan. Okay? Sebab kita ada soalan, nak cari jawapan tu mesti ada satu kaedah. Okay, ada satu kaedah. Jadi kaedah-kaedah itulah nanti yang kita katakan sebagai peringkat yang kedua. Jadi selepas kita laksanakan aktiviti yang kedua ni sampai satu peringkat kita telah dapat jawapan. Jadi pada peringkat yang ketiga kita share jawapan dan kita jawab soalan yang kita kemukakan tadi. Itulah dia. Saya kata penyelidikan tu simple je sebenarnya. Ada 3 peringkat yang utama. Jadi yang kecil-kecilnya nanti tu yang di dalam ni yang 3 ni kita explore lah sepanjang semester ni. Alright, so nampak kan? Mudah saja kan buat research tu. Ada 3 benda saja yang you boleh fikirkan yang utama. Jadi dia punya framework dia macam tu. Saya selalu sebutkan macam tu lah. Kalau kita tengok yang kecil-kecil dulu, kepala kita terus pening. Kepala kita terus pening. Kita tengok data, kita tengok ini, macam mana nak analisis, macam mana nak guna software. Belum jalan lagi kita dah pening kepala. Alright? Itulah dia cara mana kita buat kerja lah. Supaya kita punya kekuatan untuk melaksanakan penyelidikan itu sentiasa wujud. Sentiasa wujud. So benda itu kita anggap sebagai satu perkara yang mudah. Belajar tentang ini, belajar tentang itu merupakan satu keperluan ataupun satu proses. That's it. Tak ada isu, tak ada masalah. Jadi itulah dia antaranya yang kita cuba laksanakan sepanjang semester ini, iaitu cuba nak tahu dan nak belajar apa yang kita maksudkan dengan aktiviti-aktiviti penyelidikan. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. Okay. So sepanjang semester ini kita akan sama-sama berbincang. Saya ini nama-nama lah. Ini nama dia punya penyelaras. Profesor Madya Dr. Narina Abu Samah. Ini dia punya penyelaras lah. Dan untuk sesi ini saya dan Dr. Adibah. Inilah detail yang kita boleh tengok dalam jadual ni. Ini nama saya. And then ini bilik saya di UTM. Kalau kesempatan datang ke apa kan, kebetulan datang ke Johor Bahru, silakan. Kalau nak singgah apa semua tu. Cuma sekarang ni agak terbatas lah. Nak datang, nak apa semua tu perlukan keizinan dan sebagainya. Sebab kita sedang berada dalam pandemik tu. And then untuk berurusan ataupun berhubungan dengan saya, di sini disertakanlah 019755898. Ini telefon. Untuk makluman sebenarnya telefon saya tak pernah off. 24 hours a day, tak pernah off. Mungkin you pun sama ataupun ada yang off, tapi saya sebenarnya tak pernah off. Saya tak tahu bila telefon ni akan meletup. Sebab sejak beli sampailah sekarang tak pernah off. Saya ingat dah 2 tahun tak pernah off. Which is very strong lah telefon ni. Tak pernah off, charge on sampailah sekarang. Cuma kalau nak berurusan dengan telefon, terutamanya WhatsApp ataupun panggilan telefon secara verbal, saya akan respon ketika bukan waktu tidur lah. Waktu tidur ni saya tak respon lah. Walaupun you hantar pukul 2 pagi, mungkin saya baca tapi saya tak respon. Saya akan respon waktu yang saya tak tidur lah, waktu siang ataupun waktu malam macam ni lah, sebelum tidur. So it's fine. Kalau you rasa you perlu nak WhatsApp ataupun nak text saya pada jam 3 pagi, silakan. Saya tak ada halangan. Cuma saya bagi tahu saya akan respon pada waktu bukan waktu tidur lah. Itu dia. Kemudian ini email saya lah, p-zain, jangan underscore. Ini dash, sengkang. Kita panggil apa sengkang. Sempang, ada yang panggil sempang, ada yang panggil sengkang. @utm.my. Ini yang Webex yang you gunakan sekarang lah. And then manakala yang untuk Profesor Madya Dr. Adibah, ini ada satu miss kat sini Dr. Adibah, nanti kita betulkan lah.
Mungkin dah banyak-banyak ni tak perasan agaknya. Dr. Adibah Abdul Latif. Ni bilik dia C15407. And then ni nombor telefon dia. Kalau saya tak silap, ni lah betul lah nombor dia ya. 01894210008. Nice number. Dr. Din, saya Hmm. punya bilik C15408. Tengok tu. Ada yang silap tu. Aduh, nanti nak kena bagi tahu dengan penyelaras ni Dr. Narina ni. Terima kasih. Okey, 408 ya. Nombor telefon betul Dr. Adibah? Nombor telefon betul. And then Nombor telefon betul. Ini emailnya dan ini. Saya tak tahu Dr. Arifah, dia off ke tidak telefon saya tak tahu, nanti dia tanya sendirilah. Kalau macam saya tadi saya kata saya tak pernah off sejak beli sampailah sekarang. Cuma risau juga kadang-kadang kalau tak pernah off gini tiba-tiba meletup, tiba-tiba rosak, kita pun tak tahu bila Ini dia punya cerita dia lah. Tapi ini dia punya kontak dia. Maknanya kita memberi ruang sebanyak yang mungkin untuk kita saling berinteraksi. And then satu lagi kita dah ada WhatsApp group. WhatsApp group itu kita gunakan untuk kita punya komunikasi. Saya selalu suggest pelajar-pelajar untuk gunakan ruangan di WhatsApp tu untuk berbincang. Sama ada you berbincang dengan kawan you ataupun berbincang dengan saya ataupun dengan Dr. Adibah. Dr. Adibah, silakan dalam situ. Kalau berbincang dengan kawan pun kita tak ada isu. You bincanglah. Kadang-kadang yang saya kata tadi, kebaikannya adalah bila kita berbincang tentang satu perkara ataupun satu permasalahan. Contohnya macam aktiviti menyenaraikan ataupun menuliskan objektif kajian, persoalan kajian. You bincanglah. Hasil daripada apa yang you baca, apa yang you faham, dan you bincang, bumbang di situ. Jadi saya dan Dr. Adibah akan jadi pemerhati sajalah. Dan kalau ada yang kurang tepat, ada yang tak jelas, ada yang permasalahan yang tidak terjawab pada ketika itu, pada perbincangan itu, dan kita boleh chip in pada ketika itu. So jadi gunakanlah sebaik mungkin teknologi yang kita ada tu, iaitu menggunakan WhatsApp. Cuma kadang-kadang pelajar ni saya tak tahulah, mungkin budaya kita kot, mungkin budaya kita orang Malaysia ni untuk berbincang secara terbuka macam itu kadang-kadang dia rasa ragu-ragu. Biasalah kalau dalam apa keadaan pun kadang-kadang ada orang bertanya, saya sebenarnya nak tanya benda tu tapi saya fikir macam soalan tu macam soalan mudah, soalan boleh dijawab sendiri. Jadi saya tak perlu tanya, saya tak nak tanya. Rupanya ada orang yang tanya. So mungkin itu budaya lah. Tapi kita dalam konteks nak belajar ni tak ada isu macam tu. Go ahead, tak ada masalah. Okay, so that is the connection ataupun medium yang kita boleh gunakan sebaiknya. Kalau email ni biasanya kita gunakan untuk kita share dokumen-dokumen yang agak besar, dia punya byte dia. Okay, supaya kita boleh hantar. Kalau WhatsApp ni kadang-kadang byte yang besar dia tak lepas. Dia tak mencukupi dan dia tak boleh nak dihantar. Okay, so itu dia punya medium dia. Now, ini tadi yang saya sebutlah. Kita dalam kursus ini, kita cuba tetapkan beberapa perkara yang kita kata cuba ataupun kita expect student akan capai pada hujung pembelajaran. Okay? Hujung pembelajaran. Kita namakan dia course learning outcome. Course learning outcome. Itu hasil pembelajaran kursus. Jadi kita setkan 3 kat sini. Ada 3 course learning outcome. So nanti you akan baca sendirilah. You baca sendiri. Dan yang ini PLO. Ini program learning outcome. So ini berkaitan dengan program. Program you lah. Program teknologi pendidikan. Semua teknologi pendidikan kan. So ini apa nama tu? Program learning outcome yang kita address. 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 5. So ini contoh dia lah. So, jadi kalau you tengok dekat sini, ni CLO 1, CLO 2, CLO 3. You imagine kat sini ya.
CLO1, katakanlah proses detail, bla 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 dan semua ni, kita dah sediakan dalam proses untuk semua mencapai kemahiran CLO1 ni, kita sediakan ada 3 assignment di sini. Ya. Assignment 1, assignment 5 dan juga assignment 6. Assignment 6. Okey. So ada 3 assignment. Jadi kita jangkakan dengan melengkapkan dan dengan membuat ataupun menghantar dan menyiapkan tugasan ini dengan baik. Ya, dengan baik seperti yang kita kehendaki, kita jangkakan pelajar-pelajar ataupun anda semua akan dapat mencapai course learning outcome yang pertama ni. Itu dia punya jangkaan dia lah. Ya. Tapi kalau buat assignment contohnya lah, ini bagi contoh saja, bukan kata contoh kelas ni, tapi saya bagi contoh. Kadang-kadang buat assignment copy orang punya contohnya ya, copy orang punya. Kadang-kadang diubah sikit, ubah situ kadang-kadang kita pun tak perasan. Kita yang sebagai penilai mungkin bila menyemak tu kadang-kadang tak perasan, especially yang bila you ubah sana ubah sini jadi tak berapa perasan. Bingung juga bila baca. Kecuali kalau you copy 100% cuma tukar nama, then memang nampak lah. Saya pernah hadapi benda tu. Pelajar ni ini undergraduate lah. Dia bijak ambil tugasan kawan dan dia salin. Maknanya dia copy 100%. Jadi cuma dia tukar nama dengan bahagian muka surat yang hadapan sajalah. Jadi bila saya tanda ni kan, bila you tanda masuk muka yang kedua dan yang ketiga, ini macam saya dah tanda tadi. Terus lagi tanda. Macam saya dah tanda tadi. Bila you perasan macam tu, cuma kebetulan sajalah. Bukan saya tu tajam sangat pun. Tapi cuma kebetulan. Dia punya assignment dengan kawan yang dia tiru itu berurutan. Jadi selepas saya tanda kawan dia, saya tanda dia punya, memang boleh recall. Ini tadi macam baru tanda. Semak balik. Sampai hujung. Baru perasan, ini tengok balik, rupanya memang exactly the same. So saya panggil dua-dua. Okay. Sekarang ni saya tak nak bagi tahu, tak nak apa, saya cuma nak tanya. Macam mana you buat assignment ni? Siapa tiru siapa? Cuba bagi tahu saya. Dan dia sebutlah, dia ambil dia. Kalau tak nanti saya penalize dua-dua. Sebagai apa nama, meniru, plagiarism dipanggil. Ini tiru 100%. Tulis, tukar nama dia. Jadi kadang kalau saya penalize maknanya dua-dua itu bersubahat, jadi dia dapat markah kosong contohnya ya. Jadi unfair kepada pelajar yang tidak tahu assignment dia ditiru. Jadi imagine kalau assignment 1, 5 dan 6 kita buat dengan cara yang macam tu. Ini yang tadi yang saya kata, kalau kita laksanakan membuat tugasan macam tu, kita tak pastilah sama ada kita dapat mencapai CLO1 tadi. Okay, itu dia punya jangkaan. Kalau kita buat ikut seperti yang ditetapkan, macam mana prosesnya kita laksanakan dengan betul, kita jangkakan dengan selesai 3 assignment ni, kita dapat kuasai CLO1. Itu dia lah. Tapi kalau tiru, yang ini tiru, kita tak tahulah. There is no guarantee. There is no guarantee. Kemudian kita ada CLO2, research methodology and so on, ni semua. Jadi kita sediakan dekat sini ada 2 tugasan, iaitu presentation 1 dan presentation 2. Ini nanti kita akan terangkan dalam bahagian tugasan secara detail. Cuma sekarang ni take note dulu. Untuk yang ni kita tengok yang ini dulu ya. Kita ada 2, iaitu group presentation 1, group presentation 2, iaitu membawa markah 10 dan 10. Yang tadi kalau you perhatikan markahnya sangat besar, total 50 markah. Okay. Jadi 50 ni 20, 20 dan 10. Okay, itu untuk CLO2. CLO3 pula dia membawa markah 30, 30 markah. Iaitu tugasan 2, assignment 2. Kemudian kita ada assignment 3 dan juga assignment 4. Jadi ada 3 assignment ni macam tadi yang kita sebut. Bila dilaksanakan dengan betul, mengikut
ketetapan yang telah diberikan. So kita expect pada akhirnya nanti kita akan dapat kuasai CLO3, CLO3. So that is the connection between ni. Alright, yang ini teaching and learning lah. So sekarang ni synchronous, nanti ada asynchronous, kemudian kita ada melalui synchronous, melalui WhatsApp. So those are the medium yang kita akan cuba buat seberapa banyak yang mungkin supaya memudahkan kita lah. Jadi untuk itu semuanya kena bersedialah. Bersedialah sebab semua bekerja kan. Jadi tak boleh nak buat apalah. Kita cuba yang terbaik, tengok macam mana pendekatan yang terbaik supaya dapat meneruskan ataupun mengikuti kelas-kelas ini dan dalam masa yang sama tidak menjejaskan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Walaupun saya yakin akan ada sedikit perubahan dari segi aktiviti seharian. Dulu tak ada terlibat dengan belajar, baca buku, buat tugasan. Tiba-tiba bila belajar tu, masa kita dah mula diambil dengan pengisian aktiviti-aktiviti pembelajaran. So of course dia ada penyesuaian, pengubahan dan sebagainya. Alright, saya yakin semua pun dah aware, ni dah masuk semester 2. Rasanya dah boleh adjust sikit lah. Mungkin masa semester pertama tu agak kelang kabut sikit daripada kebiasaan. Tiba-tiba ada perkara baru yang perlu dibuat dalam hidup sehari-hari. So berlakulah perubahan kat situ. Jadi saya yakin sekarang dah boleh ubah lah. Okay. So itu dia punya expectation supaya kita dapat daripada hasil perbincangan. Cuma yang saya sebutkan lagi sekali, walaupun kita set macam ni, ada 3 kemahiran ataupun hasil pembelajaran yang kita harapkan dapat dicapai pada akhir tu, yang paling penting, the ultimate objective yang kita expect adalah macam tadi yang saya sebut, iaitu pengetahuan dan sedikit kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan. Itulah yang paling penting pada akhir ini. Okay? Sebab bila you buat RS nanti, you akan ada RS1 dan RS2. Mudah-mudahan kelas ni dapat memberikan satu panduan ataupun guidelines. Bukan kata detailnya tu, detailnya ialah dengan jumlah kelas yang 6 kali, 7 kali ni agak sukar untuk kita pastikan semuanya dapat dibincangkan dengan detail. Jadi itulah dia keadaan dan kekangan yang kita hadapi. So jadi proses yang kita laksanakan dengan aktiviti yang kita set, yang kita pilih, yang kita laksanakan, mudah-mudahan nanti di akhirnya kita adalah sedikit tahu macam mana nak buat penyelidikan itu. Okay? Itu yang paling penting. Dan ini pula kalau kita boleh sebutkan dekat sini, susunan mengikut minggu, topik-topik dalam penyelidikan. Kita susunkan macam ni supaya mudah untuk kita keep track. Kita punya discussion itu di mana. Kita punya discussion itu di mana. Tapi dalam kita punya pembahagian kelas, kita ada 6, tak masuk yang inilah, tak masuk yang ini. Kita ada 6 kelas, and then dalam 6 kelas itu, 3 kelas yang pertama, Dr. Adibah akan bersama-sama dengan kelas. Dr. Adibah akan bersama dengan kelas untuk membincangkan topik perbincangan kajian kuantitatif. Okay, kajian kuantitatif. Kemudian 3 yang terakhir, saya akan sambung untuk membincangkan kajian kualitatif dan juga kajian yang menggunakan kaedah gabungan, iaitu menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Ini yang semakin trending, kajian kaedah mixed method ini ataupun kaedah gabungan semakin trending. Sebenarnya nanti bila kita bincang nanti kita fahamlah kenapa. Okay, so jadi topik ini sebagai guidelines untuk menentukan ataupun mengekalkan kita punya track dalam perbincangan tentang topik dalam kursus ini. Tapi dalam pelaksanaannya kita bagikan macam tu.
start, nanti Dr. Adibah akan sambung pada kelas yang akan datang. Dia akan membincangkan tentang kajian kuantitatif selama 3 kali pertemuan berturut-turut tu. Dan saya sambung dengan kualitatif dan juga kaedah gabungan. Okay? So lengkaplah 6 pertemuan tersebut. Cuma nanti kalau ada perubahan dan kita akan maklumkan seberapa awal yang mungkin. Kadang-kadang mungkin Dr. Adibah ada permasalahan ataupun ada urusan yang tak boleh sambung pada kelas yang kedua atau ketiga atau even yang pertama. Tu nanti kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa. Okay, itu topik-topik dia. And then kita tengok dari segi tugasan tadilah. Ini tugasan. Okey, untuk memudahkan kita tengok terus kepada tugasan kursus. Okey. Now, kita ada, kalau ikutkan keseluruhannya ada 8. Ada 8. Tapi biasanya lah macam tu. Bila kita sebut 8, wow. Tugasan sampai 8. Tapi kita tengok satu-satu. Apa yang dimaksudkan 8 tersebut? 8 tersebut. Nah, you perhatikan dekat sini. Tugasan yang pertama, analisis meta dan semakan sistematik literatur. Ini review, perkataan review ni kita sebutkan sebagai semakan. Sebab bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni sebenarnya bahasa yang masih muda. Bahasanya belum lengkap. Jadi kita nak kata review dalam bahasa Malaysia ni tak ada. Yang betul-betul memberikan makna yang serupa dengan review tu, tak ada. Jadi kadang-kadang kita gunakan perkataan review sebagai bahasa Malaysia, bahasa yang dipinjam. Tapi kita gunakan sikit-sikit lah perkataan yang kita ada, semakan. Okey, tugasan 1 ni, ini pun sama. Saya yakin semua pun dah baca. Kalau you perhatikan dekat sini, okey, apa yang perlu difikirkan adalah sebelum kita buat analisis meta dan semakan sistem literatur ni, kita dikehendaki memilih apa masalah yang ingin kita kaji, yang kita rasa kita nak buat kajian tentang itu. Kalau saya boleh sebutkan tentang contohnya kita ni dalam program teknologi pendidikan. So jadi dengan cara kita mungkin kalau kita sentiasa terlibat dalam bidang teknologi pendidikan, kita akan dapati banyak perkara-perkara yang belum terjawab. Contohnya pembangunan apps, pembangunan bahan bantu, pembangunan alat bantu, penggunaan alat bantu, penggunaan bahan bantu, kemudian kemahiran guru dalam menggunakan bahan bantu, kemahiran guru dalam menggunakan alat bantu. Kemudian ada lagi isu keberkesanan bahan bantu, keberkesanan alat bantu dalam pengajaran pembelajaran. So, jadi terlalu banyak isunya, Jadi sebelum kita sampai kepada proses tu, kita perlu kenal pasti apa sebenarnya yang kita nak buat. Apa sebenarnya yang kita nak buat, kita kenal pasti. Mungkin melalui pembacaan, melalui pembacaan. Saya punya cadangan simple saja. Okay? Kalau you perhatikan dekat sini, ni saya bagikan contoh macam ni lah. Okay, katakanlah studies on ini educational technology. So ini satu contoh. Kita Google kan dia, kita tengok dalam Google studies on educational technology. So you punya bidang lah, you punya bidang. Okay, katakanlah kita tengok dekat sini, klik sajalah mana-mana. Okay, ni contoh. Tahun berapa ni? 2006. Okay, dia kata detailed review of Rogers' diffusion of innovation theory and educational technology related studies based on Rogers' theory. Ini contoh satu kajian. You nak tahu ada mau tak mau, you kena buka dan you baca. The process of adopting new innovation, bla 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 dan seterusnya sampailah habis. Katakanlah bila you baca, you menarik, you rasa minat. And then kadang-kadang bila you kata ini menarik lah, saya cuba nak explore lebih lanjut.
You tengoklah reference dia. Ada kat ni. Review factors influence diffusion. Factors related to computer use by teachers in classroom instructional. Doctoral dissertation. Oh, ni pun menarik lah. Alright. Apa benda ni? Okay. Ini you carilah. You cari, you explore dan seterusnya. Okay, sampai satu peringkat, you dapat satu permasalahan yang memang you minat nak study. Okay, yang you minat nak study. Jadi katakanlah yang you nak study itu adalah bahan bantu mengajar. Okay, bahan bantu mengajar. You nak tengok dalam perspektif bahan bantu mengajar. Okay, katalah bahan bantu mengajar. Bahan bantu ni dalam bahasa Inggeris apa? Teaching aids. Teaching aids. Betul ke teaching aids? Cuba tengok. Okay, teaching aids. Okay, right. Nak sedap lagi, nak mudah lagi, kita tambah sikit. Studies on teaching aids. Ada tak? Okay. Cuba tengok satu-satu. Tengok apa ada. Benda. Progress on teaching aids. Okay, ni apa ni? Buku. Okay, buku. Ni kalau rajin nak baca-baca lah ataupun nak beli. Kemudian apa ni? Nak tengok. Ni. The effective teaching aids for elementary students, renewable energy learning and analysis of their energy attitude formation. Apa benda ni? Okay, dah mula baca. Inilah dia yang saya maksudkan, proses mengenal pasti masalah. Satu melalui pembacaan, satu lagi melalui kita punya pemerhatian daripada sekeliling kita. Dan kita dah identify apa yang kita minat dan kita rasa kita nak cari jawapan. Apa sebenarnya yang berlaku. Okey? Nampak tak proses mengenal pasti masalah tu? Ada yang nak tanya kat situ? Silakan. Saya boleh sebutkan tugasan satu ini sebenarnya tugasan yang paling mencabar kerana dia memerlukan masa yang panjang. You imagine macam saya tunjuk tadi kan. You dapat nak mencari ini berapa minit you perlukan. Nak membaca lagi berapa minit you perlukan. Something like that. Okay. You imagine lah you baca. Okay. Berapa laju you boleh baca. Ni ada berapa buku surat ni? 15 tolak dengan references. Belum cerita nak faham lagi. Ini cerita membaca saja. Berapa buku surat ni? Conclusion. Ada berapa ni? 13 buku surat. Okey lah. Katalah you laju membaca dan you boleh faham dengan mudah baca. Ini dia punya dia punya sedikit preamble berkenaan dengan artikel ni. So you bacalah bla bla bla. Ini dia punya abstract dia menyebutkan dia punya dapatan. Result reveal that the teaching activity significantly improve the attitude and increase some knowledge items but did not affect the behavior. Okay, this is interesting. So you baca. So ini baru satu you nak tengok. Kalau katakanlah you memerlukan dalam masa 10 minit, 15 minit untuk faham dan untuk habiskan baca. So dalam tugasan ini, kalau you perhatikan, kita sebutkan dekat sini sekurang-kurangnya 10. 10 sajalah minimum. Lebih tak ada masalah. Lagi banyak, lagi baik. Senang cerita macam tu. Lagi banyak, lagi baik. Cuma kena pastikan dalam tempoh 5 tahun terakhir. That is dia punya cadangan. Okay. Kenapa kita kata 5 tahun terakhir? Contohnya macam teknologi lah. Bila you cerita, especially macam teknologi pendidikan. Kalau ambil kajian yang tahun 1998, masa tu orang pakai apa? Komputer orang pakai apa? Windows orang tak pakai lagi ke apa? Saya pun tak ingat lah. Saya pun tak berapa mahir sangat. Tahun 98 pakai apa? Jadi kita nak bercerita pasal DOS lah, cerita pasal
apa nama tu Windows kita nak cerita tu orang yang baca ni itu tahun bila punya macam itulah kita sebab tu kita sebut kalau boleh 5 tahun terakhir daripada 2015 sampailah 2021. So lagi terkini lagi baik. So jadi kita akan bercerita tentang keadaan semasa. Jadi bila kita menulis, kita buat kajian, orang nampak dia punya kepentingan membuat kajian tersebut. Bukan kata yang lama-lama tu tak penting ataupun tak boleh ataupun sudah ada jawapan. Tetapi kita kena pastikan bahawa walaupun masalahnya masih wujud dalam dulu dah masih wujud tapi sekarang masih wujud. Satu contoh yang paling mudah adalah disiplin, masalah disiplin di sekolah kan. 10 tahun dulu orang cerita disiplin. 20 tahun dulu orang cerita disiplin pelajar kat sekolah. Masa saya mula sekolah pun orang dah bercerita pasal disiplin. Sekarang orang bercerita pasal disiplin. Maknanya masalah tu masih lagi relevan. Cuma bila kita nak buat kajian tentang disiplin yang sekarang ni, kita kena carilah kajian-kajian lepas yang dalam tempoh 5 tahun terakhir. At least kita faham, okey disiplinnya macam ni. Sebab disiplin sekarang lain. Dulu masa saya sekolah, saya tak tahulah masa saya sekolah. Masa saya sekolah dulu, nak lalu depan bilik pengetua tu memang takut. Lalu pejabat tu yang bilik pengetua lah, guru kanan lah, guru disiplin tu. Memang takut nak lalu. Kerana apa? Masih ada rasa ragu-ragu, takut nanti. Walaupun kita dah pakai betul, rasanya macam ada je yang tak kena. Mungkin lencananya sengit lah, apalah. Macam tu Sekarang mana ada peduli, pelajar dah lain. Dia langgar cikgu pun tak ada masalah. Itu konteksnya kan dah berbeza. Sebab itu kita cadangkan cari dalam tempoh 5 tahun terakhir. 2015 sampailah 2021. Alright, itu dia punya yang perlu dilaksanakan. Bila kita dah kenal pasti masalah, kita cari artikel ataupun kajian-kajian lepas. So dia ada dua benda yang kita boleh fikirkan sini. Iaitu artikel. Yang tadi yang kita tunjukkan ini artikel dalam kajian, iaitu dalam jurnal yang diterbitkan dalam jurnal International Journal of Environmental and Science Education. Ini dalam jurnal. Ini 2015. Maknanya ini sebab 5 tahun akhir. So boleh cari. And then macam tadi yang saya kata, kalau you kata you berminat dalam konteks ni, sampai habis baca tu, you tengok apa benda yang dia dapat. Dia ambil dari mana. You tengok dia punya references. Okay. Tengok satu-satu. Okay. Belief, effect, alternative model. Oh, okay. Ni macam ni. Okay, catat dulu. Dek. Okay, catat dulu. Katakan macam ni kan. Kita tengok kat sini. Sekejap cuba cari. Tadi kan. Ni dia. Tu dia. Kat sini rupanya. Cek apa benda ni Cuba cek. Oh, dalam American Psychological Association. Alright. Ni yang tadi kan. Yang kita dapat tengok tadi kan. Ni dia. Biasalah kalau dah masuk sini, kena bayar dan sebagainya. Full text from publisher. Cuba klik apa benda dia cerita. Tengok apa dia cerita. Okay, bla bla bla. Macam ada ni. Cuba klik. Apa dia sebut ni? Get access to the full version of this article. View access of... terus keluar macam ni. Okay, 48 hour online access, $7. Online only access, $16. PDF download and online access, $42. Nampak tak prosesnya? Tapi walaupun macam tu, kadang-kadang kita gunakan yang ini. Kita ambil dia punya. Dia bagi dia punya dapatan kajian. Okay? Dia bagi dia punya dapatan kajian. Right? Jadi katakanlah kita tak nak tengok dalam dia, kita tengok yang dia punya apa nama tu, dapatan kajian saja, dia dah bagikan kat sini. Okay? Ni dia. Tu contoh dia. Yes, silakan. Kalau boleh saya tambah sikit,
Kadang-kadang kalau kita masuk lalu UTM Library punya e-resources, kita boleh dapat full full text. Sebab Prof ni lalu Gmail je kan. Ini kat rumah, ini biasalah. Ini. Jadi kalau maksudnya yang lain, kalau nak maksudnya macam ni, jangan beli, rugi. Sebab UTM dia ada subscribe. Jadi masuk dekat library UTM tu nanti boleh full download download the full text. Okay Prof, tu je. Betul. Itu saya yang kita boleh fikirkan. Sebab kalau macam you dah register sebagai student. So you boleh tanya dengan you punya coordinator, program coordinator, siapa? Dr. Dayana. Sebab katakanlah you sebagai student UTM. So what are the facilities yang you boleh, especially dalam library lah. Sebab library ni dia subscribe banyak journal, Of course you kena go through UTM PSZ punya web, PSZ punya web. Baru you boleh akses. Ni kadang-kadang macam gini kan, contohnya macam ni, dia kata journal tadi ni kan, apa benda journal tadi ni? Ni tadi ni, Journal of Consumer Psychology ni, mungkin UTM ada subscribe. Jadi bila dia ada subscribe, kita dapat ni for free. Kita boleh akses terus kerana UTM bayar. Sebenarnya UTM bayar mahal. Saya tak tahulah figure dia, tapi saya difahamkan mahal dia untuk buat subscription ni. Dia yearly basis. So dia kena bayar setiap tahun untuk akses. Jadi kalau tak digunakan, UTM tu bayar free sajalah. Alright, so itu contoh yang saya kata tadi dalam proses kita mengenal pasti dia punya kajian-kajian lepas. Itu artikel. Satu lagi melalui dissertation, dissertation ataupun tesis kajian, dissertation ataupun kajian-kajian macam yang you nak buat lah, kajian kajian pendidikan 1 dan 2. Kalau UTM tu dia ada ni lah, apa nama? Kejap ya. Pusat sumber. FP. Cuba tengok apa benda dia. Ni dia. Dia ada UTM, kita ada pusat sumber. Ni pusat sumber. Nama pun tak tukar lagi, Fakulti Pendidikan. Sekarang dah tak ada. Sekarang dipanggil Sekolah Pendidikan. Mungkin dia tak perasan, tak ditukar lagi tu ya. Katakanlah sini contoh. Tadi apa? Apa yang kita tengok tadi ya? Tajuk apa tadi ya? Okay, teaching aids. Teaching aids ini bahan bantu. Alat bantu, alat bantu mengajar. Katalah macam tu ya, kita type saja. Sarjana muda, sarjana PhD. Okeylah, mana-mana yang ada, tengok je lah. Alright, alat bantu. Alat bantu. Ada 49 kajian yang pernah dibuat berkenaan dengan alat bantu. Okey, you nampak tak? Ada 49. Imagine kalau you perlukan, katakanlah untuk satu ni 15 minit you perlukan. Okay, 15 ada 49. Itulah saya sengaja nak tunjukkan proses mencari. Sebab tu dia kata ongoing. Satu aktiviti yang berterusan. Kerana you dah nampak tadi contoh yang saya berikan memang memerlukan masa yang panjang. Jadi bayangkanlah, you cari tu, dalam proses you cari tu, dia macam menggali harta, tahu? Menggali harta. You gali kan, you dapat sikit. You gali lagi, dapat lagi sikit. Sampai kita lupa. Tahu-tahu dah 2 jam kita duduk. Inilah dia aktiviti tinjauan literatur dan juga literature review, semakan literature. Okay, so sebenarnya dalam buat ni kita targetkan 10 saja. Dan kalau boleh 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Dan panjang laporan yang perlu dibuat hanyalah 2 hingga 3 muka surat. Tentang minggu ni nanti saya akan update.
Okey, saya akan update. Saya discuss dengan Dr. Adibah kan. Kita akan update minggu berapa, supaya you ada waktu untuk menyiapkan. Jangan, kalau kita kata sini minggu 5, you minggu 5 baru nak start buat, memanglah. Memang huru-hara sebab you ada tugasan subjek kursus lain. Sebab kalau lambat dia akan ada yang ini, masuk yang kedua pula. Nah, itu dia. Jadi kalau kata minggu 5 tu, saya tak adalah kata buat ni secara berurutan, habis 1 buat 2. Kalau kita kadang-kadang biasanya buat serentak, 1 dengan 2 buat sekali, 3 dan 4 buat sekali. So itu antara kaedah masing-masing lah yang you rasa selesa. Nah, kita berikan juga contoh jadual. Buat dalam bentuk jadual saja, senang. Alright, dalam bentuk jadual. Ni saya bagikan contoh kejap ya. Yang pernah dibuat oleh pelajar, Saya pun dah minta izin dengan dia, saya nak cuba gunakan sebagai contoh supaya dapat jadi panduan kepada pelajar yang lain. Ini contoh yang pernah dihasilkan oleh pelajar. Okey, macam mana dia buat? Okey. Dia buatlah macam ni. Ini nanti saya akan share juga dalam e-learning. Rasanya saya dah share dalam e-learning kalau saya tak silap. Tapi tak apa, nanti saya update. Kalau tak ada nanti saya akan update lah. So ini dia tuliskan. Masukkan apa dapatannya dia tuliskan. Apa dapatannya dia tuliskan. Jadi antara perkara-perkara yang dicatatkan dalam jadual itu, ini dia. Dia punya penulis, dia punya tahunnya bila, tajuk kajiannya. Research design dia masukkan, research designnya apa yang digunakan. So jadi kalau you perhatikan ke artikel tadi kan, artikel ni, you tengok. So situ kan ada apa nama, literature review, kemudian dia ada bahagian method, ni method kan. Dia masukkan kat sini. Dia masukkan dekat sini. Tu dia methodnya apa yang digunakan. Dalam tu dinyatakan juga populasinya macam mana. And then instrumen yang digunakan, and then finally dia punya dapatan kajian. So disusunkanlah. Mula-mula jadual ni sebenarnya dia fleksibel lah. Mula-mula kadang-kadang you tak boleh nak susun mengikut isu ataupun permasalahan. Sebab mungkin kajian yang pertama ni dia mengkaji dalam aspek A, kajian yang kedua dia mengkaji dalam aspek B. Kadang-kadang nanti bila kita dalam proses menyusun untuk membuat perbincangan, aspek A kita kelompokkan semua dalam satu bahagian. Iaitu dalam table ni, okey, ni aspek A saja. Jadi 1, 2, 3, 4 yang bercerita tentang kajian berkenaan dengan aspek A, kelompokkan jadi satu. Katakanlah kita nak buat macam tu. So kita selepas tu kita susun balik semula. Yang ini yang nombor 2 tadi ni katakanlah ni aspek B contohnya. Oh ni tak boleh, ni aspek B. So kelompokkan dalam kumpulan aspek B. Itu cara kita buat kerja lah supaya mudah. And then dia buat analisis. Ini yang kita kata review dia. Dia punya analisis dia lah. Bla 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 benda semua ni. Dia buatkan macam ini. Ini untuk bahagian ni saja. Kemudian ada lagi isu yang lain. Dia dah bagikan tadi aspek A dan aspek B. Ini sekarang aspek yang B. So kajiannya ni. So dia buat analisis untuk aspek B saja. So, and then finally dia buatkan gabungan. Dia gabung kedua-dua sekali. Dia gabung kedua-dua sekali dan dia buat satu bahagian iaitu general review. So dia buatlah. Cara dia menulis bla bla bla. Inilah dia cara dia buat. Okeylah, saya tak kata ini yang terbaik. Tetapi dia cuba buat ni sebagai satu permulaan dalam melatih penulisan tinjauan literatur secara kritikal. Alright, itu tujuannya lah. Sebab itu kita tuliskan note kat sini. Due to the convenience of the researcher. Bergantung kepada you lah. You nak apa? You nak buat macam mana? You maneuver sini. Katakanlah you buat 2 kopi. Kopi 1 aspek A. Kopi 2 aspek B. Macam yang dibuat dekat sini kan. So you boleh buat macam tu. Okay? Ini sama lah. Nanti saya share lah. Okay, so itu tugasan 1. Tugasan 1. Ada soalan? Tugasan 1.
Mudah je kan? Ada. Okey, faham doktor. Mudah je kan? You anggap mudah je. Saya kata saya selalu sebut macam tu. Jangan anggap susah. Bila anggap susah, you dah memulakan sesuatu perkara itu dengan susah. Bila you anggap mudah, bukanlah kata mudah macam mana. Macam katakanlah, oh anggap mudah saja, orang suruh pakai mask ke sana kemari, tak pakai. Sebab you anggap mudah. Bukan yang itu. Tapi you kata mudah ni dalam erti kata, saya boleh buat. Macam tu. Okey, itu tugasan satu. Kemudian tugasan dua, ini sebenarnya kalau kita nak terangkan kat sini, sebenarnya dia ni kesinambungan daripada tugasan satu. Jadi katakanlah you dah buat analisis tadi, yang macam contoh yang saya berikan tadi tu, pelajar buat tu, itu analisis dia. Okay. Bila dia dah buat analisis literature tadi tu, saya tunjuk balik. Dia dah buat analisis ni, okay. Dia dah nampak permasalahan sebenarnya apa. Okay. Dia dah nampak permasalahan sebenarnya apa. Okay. Jadi bila kita sebut dekat sini, dalam tugasan 2 ni, kita cuba formulatekan, kita kata kita nak apa orang kata, kita nak memperjelaskan apa permasalahan yang akan menjadi fokus kajian kita. So itu prosesnya. Sebab biasanya bila kita melihat tadi macam teaching aids tadi tu kan, orang buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Sebenarnya daripada pengalaman you tadi, you melihat teaching aids dalam perspektif ni. Jadi orang buat kajian gini. Jadi daripada kajian banyak-banyak tu you nampak ada kekurangan. Itu yang dipanggil research gap. Gap tu kan, kayu tak rapat, gap tengah tu ada lumpang lagi, ada lubang, ada ruang lagi yang tak rapat. So itulah dia. Ini yang saya nampak ni yang tak ada, daripada banyak-banyak kita cari tu tak jumpa. Bukan kata tak ada, kadang-kadang kita cuma tak jumpa. Jadi kadang-kadang ada pelajar ni dia suka tulis tidak dilakukan, tidak dibuat. Sebenarnya jangan sebut macam itu. Saya punya suggestion, jangan tulis macam tu. Okay? Kita tulis dalam bahasa yang dikata lembut sedikit lah. Setakat yang dicari itu, setakat yang ditemui ke apa. Okay? Belum lagi, at least bahasa tu lembut lah. Kita taklah kata. Sebab kajian ni meliputi seluruh dunia. Sedangkan kita cari sikit sini sikit. Jadi kita kata, oh tak ada orang buat. Padahal yang kita tak cari tu macam-macam ada. Jadi bila kita dah buat yang pertama tadi, tugasan yang pertama tadi, kita belajar mengecilkan apa nama tu permasalahan itu kepada fokus kajian yang kita nak berikan sebagai apa nama tu fokus kajian kita. Itu dia. Nanti kita sama-sama bincanglah. Sebenarnya saya sedia sangat supaya dalam WhatsApp group tu kita akan berbincang terus. Kita akan bincang terus. Macam mana dia macam piramid terbalik lah. Piramid terbalik kan. Piramid terbalik. Jadi yang kecil tu, yang hujung itulah dia yang kita kata kita formulate. Kita mengecilkan ataupun kita mengemukakan fokus kajian. Daripada yang banyak-banyak dibincangkan tadi tu, yang besar tadi tu, itulah, inilah. Last kali kita identify, okey, inilah dia yang akan menjadi fokus kajian saya. Itu dia. Okey, berkenaan dengan teaching aids. Teaching aids saja, kalau you tengok topik tentang teaching aids, you boleh kait dengan pembangunan, you boleh kaitkan dengan penggunaan, you boleh kaitkan dengan kemahiran guru, you boleh kaitkan dengan motivasi pelajar. Macam-macam you boleh kait. Berkaitan dengan teaching aids saja. Okay. Kadang-kadang kita buat teaching aids, kita buat apps, bukan makin membantu minat pelajar. Pelajar tengok apa benda lah. Mungkin dia kata, ini budak darjah 2 punya apps dia kata, ataupun aktiviti. Saya ni dah form 3. Macam itulah. Jadi antaranya kadang-kadang itulah yang berlaku yang kita lihat. Kenapa dia tak minat? Sebab dia mungkin kita tak tahu. Bila kita study dan kita tahu. Itu datangnya proses mengenal pasti masalah. Jadi dalam konteks ni, tugasan 2 tu kita mengecilkan apa yang akan menjadi fokus kajian kita. Okay? So minggu tadi saya kata kita akan update
apa nama tu bila kena submit tu nanti kita akan update seberapa awal yang mungkin. Dan kita akan gunakan e-learning lah macam biasa untuk upload semua tugasan. Jadi panjang penulisan pendek saja, 1 hingga 2 muka surat. 1 hingga 2 muka surat. Jadi kita jangkakan macam itulah. Jadi kalau you menulis sampai 5-6 muka surat maknanya itu terlalu banyak. Kita expect 1 hingga 2 muka surat sahaja. Okay? Sebab you dah mula kecilkan permasalahan. Okey, inilah dia yang saya nak kaji. Dan nanti saya cuba tanya dengan you punya penyelaras, Dr. Dayana, berkenaan dengan kajian ataupun tesis-tesis dalam program teknologi pendidikan. Saya cuba tanya dia kalau ada tesis yang boleh kita gunakan sebagai bahan perbincangan, nanti saya update. Saya update dan saya akan share dengan you. Of course dia punya ketetapan ialah penggunaan dalam konteks pembelajaran sajalah. Jangan pergi copy pula tesis orang tu. Okay. Alright, tu tugasan 2. Right, 1 hingga 2 muka surat. And then kita bercerita tentang reka bentuk kajian. Okay. Reka bentuk kajian. Ini sebenarnya dia pun berkait juga kat sini lah. Jadi bila kita dah kenal pasti, macam tadi soalan yang kedua, macam mana kita nak cari jawapan tu. Itulah dia kita mula bercerita tentang metodologi. Metodologi. Kaedah kajian yang akan kita gunakan. Jadi tugasannya adalah tentang reka bentuk. Jadi dia akan ada 2 lah. Ini saya sebutkan tadi ada 3 reka bentuk tadi. 1 reka bentuk yang kita boleh kenal pasti dalam kajian kuantitatif yang bersifat kuantitatif, 1 lagi kualitatif dan 1 lagi kaedah gabungan. So nanti bila nak kita menuliskan reka bentuk ni nanti saya dan Dr. Adibah akan bincangkan perkara-perkara ni, and then you akan dapat idea lebih luas lah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk kajian. Okay. So panjangnya pun sama, 1 hingga 2 muka surat sahaja. Itu kita punya expectation. Kemudian tugasan yang keempat, ini yang tadi artikel review. Tapi kita kata semakkan artikel. Nanti saya jumpa perkataan kalau review DBP kata boleh pakai review, so kita pakai review lah. Kalau tak sementara kita pakai semakkan artikel. Jadi you pilihlah artikel macam tadi yang saya kata, ni satu contoh artikel. Ini kalau saya dah contohkan gini, you nak ambil silakanlah, saya tak ada masalah. Ni kebetulan saya dah jumpa ni. You ambil satu artikel berkait, saya cadangkan dalam bidang kajian you. Okay, dalam bidang program pengajian iaitu teknologi pendidikan. Jadi janganlah cari, bukan tak boleh. Jadi you boleh gunakan semacam serampang 2 mata. You cari artikel dalam program pengajian, at least nanti boleh digunakan untuk perbincangan seterusnya. Kalau you ambil daripada program yang bukan program pengajian you, nanti bolehlah untuk tugasan ni, tapi benda itu akan lepas itu you akan letak tepi. You tak gunakan langsung. So jadi carilah artikel-artikel yang dalam ruang lingkup program pengajian iaitu teknologi pendidikan. Sangat banyak. And then tentang pemilihan artikel ni dia tidak ada sekatan, dia tidak ada ketetapan mengatakan artikel tu mestilah menggunakan kaedah kuantitatif. Artikel itu mestilah menggunakan kaedah kualitatif ataupun menggunakan kaedah gabungan. Tak ada. You jumpa artikel as long it is artikel yang berkaitan dengan bidang pengajian itu, go ahead. Alright, go ahead. Ini jangan risaulah, biasanya artikel ni dia tak panjang. Yang diterbitkan macam gini, dia tak panjang. 15, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8. Ini setengah-setengah artikel ni, kadang-kadang dia buat 2 kolom. Dalam penerbitan tu 2 kolom. Jadi bila diterbitkan, muka suratnya cuma ada 7, ada 6. Dia jadi kecil. Sebab lagi banyak muka surat, lagi tinggi kos. Itu dia punya cerita dia. Sebab itu, setiap artikel tu setiap jurnal menetapkan format-format dia masing-masing. Jadi carilah artikel dan buat review artikel berkenaan. Ini di antaranya lah format yang kita suggest
bukan ini mesti macam ni, tetapi kita suggest macam ni. Okey, kita suggest macam ni. Apa yang perlu dituliskan. Kemudian kita ada tugasan 5 dan 6. Ini agak spesifik. Ini agak spesifik. Sebenarnya ada yang memberikan cadangan, jangan tulis nama proposal. Nanti ada yang confuse. Proposal ni wow, tapi something yang big, besar ni. Sebenarnya kalau you tengok tak adalah besar mana pun. Dia mungkin kita kata idea lah, brief idea berkenaan dengan cadangan kajian, macam itulah lebih kurang. Jadi kenapa saya kata agak spesifik? Kerana you akan hasilkan dua jenis idea ataupun cadangan kajian, iaitu satu yang bersifat kuantitatif dan satu lagi yang bersifat kualitatif. Okay? Itu dia, ada dua. Jadi kalau you perhatikan dekat format dia, ini kita bagi cadangan lah. Format dia, kalau you tengok senang je, structure dia. 1.0 introduction ataupun pengenalan. 2.0 background ataupun latar belakang masalah. 3.0 pernyataan masalah. Ini sebenarnya yang kalau dikatakan latar belakang tadi tu, dekat sini. Yang inilah yang digunakan kat sini tadi. Jadi you tinggal ambil dan you sesuaikan dan you tuliskan balik sebagai latar belakang masalah dekat sini. Okay. Kemudian problem statement ataupun pernyataan masalah. Sebenarnya you ambil daripada sini. Nombor 2 ni. Okay. Nombor 2. Apa yang you dah tuliskan, you sesuaikan balik. You sesuaikan dalam bentuk proposal. Dia jadilah di sini. Dan research objective dan juga research question. Research question. Kalau you tengok metodologi ni 6.0, dia datang daripada sini. Nampak dia punya kaitan dia. Semuanya berkait, digunakan secara bersama. Reka bentuk kajian. Ini sebahagiannya sudah ada, tinggal ditambah bahagian-bahagian sini. Okay. Ini yang dikata tadi, reka bentuk kajian, populasi dan responden, instrumen dan data analisis. Ini beberapa perkara lah yang perlu dibincangkan dalam bahagian metodologi, iaitu reka bentuk, populasi dan persampelan ataupun responden, instrumen dan juga data analisis, cadangan data analisis. Kemudian yang ketujuh, jangkaan dapatan, dapatan. Dan yang ke-8, dia punya sumber rujukan, Ini kena kalau ada appendix, you kata adalah benda yang you nak sertakan, dan you boleh masukkan. Jadi you tengok dia punya muka surat. Introduction satu muka surat. Yang ini tadi sebenarnya selari dengan yang inilah. Yang ini kan, ini 2 hingga 3 muka surat kan. Dia cadangkan 3 muka surat kat sini. Okay. And then problem statement ini setengah muka surat. Research objective setengah, research question setengah. And then metodologi 3 muka surat. And then jangkaan dapatan setengah muka surat. Jangkaan dapatan ni sebenarnya dia kadang-kadang merupakan perkara yang selari dengan research objective dan juga research question. Cuma ditulis dalam perspektif yang berbeza lah. Okay, kedua-dua formatnya sama. Alright. Itu untuk tugasan 5 dan 6, iaitu proposal kuantitatif dan juga proposal kualitatif. Okay, masih boleh ikut lagi dengan saya? Boleh. Muka macam dah penat ni, baru balik kerja. Tak apalah, pelan-pelan. Saya tahu letih. Balik kerja letih. Tapi tak apa, kita pelan-pelan. Belajar ni. Kita boleh menjawab assignment dalam bahasa Melayu tak, Doktor? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Bahasa yang kita guna biasanya BM dan BI lah. Kalau you rasa you menulis BM lebih baik berbanding BI, tulis dalam BM. Kalau you rasa menulis dalam BI lebih baik, tulis dalam BI. Mana yang lebih baik untuk you lah. Itu dari segi bahasa. Tapi jangan guna bahasa Mandarin lah. Bahasa Tamil ke Mandarin memanglah saya tak tanda. Okay. Now, you tengok dekat sini ya. Kemudian yang ke-8 dan 7, 7 dan 8, instrumen.
Dalam bahagian ni tadi ni kan, you tengok ya. Ada cerita tentang instrumen kan? Okey, instrumen ya. You ambil ni tadi, penerangan ataupun penjelasan dekat sini tadi, you tuliskan dekat sini dan you bentangkan dia. Okey? Itu sajalah. Kalau yang kuantitatif, you bentangkan, ambil yang daripada proposal kuantitatif. Yang kualitatif, you ambillah daripada proposal kualitatif tadi. Nampak? Benda yang sama diguna dalam pelbagai tempat. Okey? Jadi you tak ada buat benda yang berlainan. Tapi benda yang sama, tapi dibuat dalam tempat yang berbeza-beza. Itulah dia kita punya cadangan. Dengan melengkapkan semua tugasan ni, maknanya sedikit idea berkenaan dengan aktiviti penyelidikan ni dapat dikenal pasti dan dapat dikuasai. Okey? Ini yang cuma bezanya untuk 5, 6, 7 dan 8 itu dibuat secara kumpulan. Okey, kumpulan. Sedangkan yang 1, 2, 3, 4 ni secara individu. Macam mana nak buat? Senang je. Tugasan 5, 6, 7, 8 ni duduklah ramai-ramai, bentuklah kumpulan. Bila dah bentuk kumpulan, okey discuss. Katakanlah kumpulannya jangan lebih daripada 3 lah. Jangan lebih daripada 3. Ramai-ramai nanti dia tidur. Dia tak buat kerja. Ramai sangat. Padahal cuma nak macam pasang tiang elektrik di jalan kan. Datang satu lori TNB yang datang tu tanam tiang sebatang. Ada driver, ada yang tukang tanam, ada yang ini, ada yang itu. Ramai buat kerja. Penghujungnya cuma 2 orang lagi tengok saja. So, jadi bagi kumpulan tu jangan ramai-ramai. Maksimum 3. Okay? Maksimum 3. Jadi bila dah bentuk kumpulan itu, discuss lah. Okey, sekarang saya punya kajian macam ni, macam ni, macam ni. Yang 1, 2, 3, 4 tadi kan? Yang tugasan 1, 2, 3, 4. Okey, saya yang satu lagi bincang gini pula. Okey, saya punya macam gini, macam gini. Then you discuss lah. Okey, untuk mencari konsensus macam mana nak hasilkan 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau you bincang-bincang macam, you punya lagi baguslah, lengkap lah you punya. Okey, kita pakai you punya lah. Macam tu. Boleh, silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau katakanlah you nak compete, nak yang lebih komprehensif, you punya bagus bahagian ni, saya punya bagus bahagian ni, you punya bagus bahagian tu. Okey, macam ni kita nak combine. So you discuss lah. Yang pasti dia bercerita tentang satu masalah. Okey, satu masalah. Jadi kalau you study tentang teaching aids, yang ini learning aids, yang ini pembangunan lah, apa benda semua tu. Jadi you kena pastikanlah pilih salah satu permasalahan tu. Dia punya cadangan simple. Ambil yang kalangan 3 orang ahli kumpulan tadi, okay, you discuss dalam permasalahan, memilih permasalahan tu dalam konteks yang 3 orang tadi. Jangan fikir yang baru. Nanti you kena buat benda yang baru. Contohnya macam kalau proposal tadi kan, bila you pilih satu yang baru, lain daripada yang 3 orang tadi tu, you kena start balik yang ini. Yang tugasan nombor 1 tadi. Tugasan nombor 1. Okey, kejap Okey, itu yang saya masukkan. Kalau you pilih satu yang baru, lain daripada yang 3 orang tadi tu, yang dah buat tugasan 1, 2, 3, 4, semua dah buat 1, 2, 3, 4, you ambil yang baru, then you kena start balik. Sebab you kena masukkan perkataan ni. Yang tadi ni kan? Ini dia, problem background. Dah, you kena cari lagi. You tahu kan, carinya kan memakan masa. So, jadi you kena pandai. Gunakan perbincangan tu untuk mencari konsensus, memilih yang mana lebih tepat. Okey, ada soalan apa benda ni? Kejap Apa tadi soalannya? Doktor, Ya. kami dah ada kumpulan. Satu kumpulan 4 orang. Boleh kami gunakan kumpulan yang sama? Apa pasal ramai sangat? Takut ke? Takut hantu ke apa? Daripada selepasnya group. Yelah. Awak tak bosan ke tengok kumpulan yang sama tu? Biasanya kumpulan tu kami dah ada masa untuk discussion yang sama. Saya serahkan kepada you lah. Tadi saya kata 3 tapi dah 4 tu okey lah. 4 masih okey lah.
Janganlah ramai sangat, okey? Okay, kalau saya punya cadangan tu, kena bentuklah kumpulan baru. Jadi ada angin baru. Angin baru. Ini orang yang sama sampai habis. You kenal 4 orang tu je. Aduh, tak berkembang otak. Macam itulah cerita dia. Kalau boleh, dia fleksibel gitu. Dia fleksibel. So nanti you decide lah. Saya tak ada isu, tak ada masalah. Cuma suggestion saya macam itulah. Maknanya I can work with him. I can also work with him. Macam tu. Tak adalah cerita saya dah selesa dengan dia. Dia 4 orang sampailah habis. Yang ini pun 4 orang sampailah habis. Tak berkembang otak. Okay, so itulah dia tugasan yang kita expect sampai satu peringkat. Apa nama tu? Kita jangkakan you akan dapat menguasai perkara-perkara ni, perkara-perkara ni, course learning outcome tadi yang kita sebut. That is the jangkaan lah. Provided benda tu dilaksanakan dengan cara yang betul, seperti yang kita cadangkan. Kalau macam tadi tiru sana tiru sini, kita tak boleh nak berikan jaminan lah. Sebab yang itu di luar kawalan. Kita pun tak tahulah, kadang ada orang macam tu. Saya tak adalah sebut kelas ni, tetapi ada. Sekarang ni contohnya apa tu, check isu check tu kan. Pelajar-pelajar menggunakan check tu, apa nama, bahan-bahan pembelajaran daripada check tu. Dah sekarang ni banyak penipuan, peniruan dan sebagainya. So jadi isu lah. Alright, now saya sebutkan sedikit lagi sebelum kita bersurai. Saya tengok pun dah letih semua ni. Alright. Nah, ini contoh yang biasa saya berikan. Contoh sekejap lah. Saya tutup dulu lah. Banyak sangat nak keluar susah dia. Saya tutup. Ini sampel ni pun nanti saya akan share. Okay. Sekejap ya. Oops. Now, jadi dalam e-learning tu, saya rasa saya ada kejap saya share kejap. Maksudnya ada tak? Saya takut. Oh no. Bukan situ. Semua dah pernah buka ni e-learning? Sudah. Right, good. Kita berurusan bahan maklumat ni dalam sinilah. Okay, ini dia punya muka depan dia. Kalau you perhatikan dekat sini, at least saya dah upload lah beberapa perkara apa semua tu, course information, and then assignment guidelines, assessment rubrics, thesis chapters, apa semua tu. Nanti saya akan tambahkan contoh-contoh, contoh-contoh. Yang ini dah cuba tengok dah ni, buku ni. Dah cuba tengok dah? Dah cuba baca sikit-sikit, baca tajuk. Baru go through paging je, Doktor. Bagus. At least ada jugalah usaha sikit, ada inisiatif. Pada saya buku ni okey lah, pada saya lah. Sebab dia punya penerbit kata ini international edition, dipanggil international edition, bukan native speaker punya edition. Ni international edition. Dalam konteks international edition ini adalah ditujukan kepada pelajar-pelajar ataupun orang yang berminat dengan penyelidikan ni, belajar tentang penyelidikan ni, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing. So itulah dia kategori international edition. Jadi bahasanya saya rasa mungkin agak-agak mudah sedikit lah untuk dipahami. So cubalah semak dekat sini, macam saya kata, banyak diberikan dekat sini. Ini yang ada pada saya. Okay, yang ada pada saya. Ini kebetulan pada satu ketika, saya ingat 2 tahun lepas, penerbit dia memberikan kelonggaran ataupun membuka peluang kepada siapa-siapa nak download secara percuma. You imagine, percuma. Dia free, for free.
dia bagi. Tapi yang edition yang awal-awal lah, macam ni 2014 kan. Sage Publication dia offer. Okey, dia bagi link, saya pun ambil lah mana-mana yang ada. Okey. Jadi siapa nak baca silakan. Saya pun akan share link untuk sama-sama semak buku-buku ataupun sumber yang untuk kalau rasa nak beli silakan, tak ada halangan langsung. Okay. And then di sini juga saya ada bagikan semacam thesis chapters guidelines. Ini sebenarnya ini apa nama, ini hasil daripada saya punya pengamatan, pengamatan sepanjang saya terlibat dengan penyeliaan, sepanjang saya terlibat dengan pengajaran kaedah penyelidikan. Ini saya sepanjang pengamatan saya, termasuklah daripada standard yang ditetapkan oleh fakulti ataupun sekolah pendidikan berkenaan dengan kualiti penulisan kajian pendidikan, kualiti penulisan tesis, kualiti penulisan disertasi. Itu dia punya tahap-tahap dia yang telah ditetapkan, berapa muka surat dan sebagainya. So adalah dia punya kriteria dia. Nanti boleh share lah pelan-pelan. Okay? Jadi daripada semua pengalaman pemerhatian tu, saya membuat cadangan. Ini dia kata cadangan. Okay? You baca nantilah. Ini saya sebutkan contohnya macam chapter 1, introduction. Ini format yang biasa UTM gunakan. Okay? Ini sebenarnya format, basic format yang menggunakan kajian format kajian kuantitatif. Okay? Kajian kuantitatif. So format dia sangat uniform macam ni. Ada bahagian pengenalan, lepas tu literature review, metodologi, analisis data dan juga perbincangan. So ini format kuantitatif punya penulisan. Dan ini paling common lah. Walaupun dia menggunakan kaedah kualitatif, tetapi dia menggunakan format kuantitatif macam ni. Okay? Ini yang biasa kita jumpa lah. Sebab kalau you tengok nanti bila kita discuss tentang kajian kualitatif, dia ada format dia macam-macam. Ikutlah kalau you gunakan apa nama tu, reka bentuk etnografi contohnya kan, kajian etnografi, reka bentuk kualitatif yang apa ni yang berkaitan dengan kajian etnografi itu, dia ada format dia yang lebih sesuai dengan kajian tersebut. So tapi tak apalah, walau bagaimanapun dia di format dia lebih kurang macam tu lah. Jadi ini kita buat cadangan lah. Contoh macam ni chapter 1. Kalau undergraduate, dia punya cadangan 15 hingga 20 muka surat. Kita boleh expect lah 15 hingga 20 muka surat. Kalau kajian pendidikan yang you akan buat lah. Jadi chapter 1 tu dicadangkan 25 hingga 30 muka surat. Right? Sedangkan ini TC ni top course, macam you lah. Kalau mixed mode, ini yang apa nama tu, campuran, mode campuran tu, yang research dan juga kerja kursus, dia punya agak banyak sedikit, iaitu 30 hingga 35 muka surat. Kalau yang full research, buat research saja 35 hingga 40. Dan EDD program, dia kan ada EDD program, sedang dalam pembangunan program EDD. Mana tahu nanti you habis program EDD ready dan you boleh sambung buat EDD. Ini equivalent to PhD, PhD. Cuma dia campuran, mode campuran, tesis dan disertasi dan kerja kursus. So dia punya muka surat lebih kurang sama dengan full research masters. 35 hingga 40 muka surat. Sedangkan PhD 45 hingga 50 muka surat. So ini cadangan lah, then you boleh tengok detail ni. Saya punya penulisan ni saya berdasarkan pengamatan saya. Mungkin kurang tepat, mungkin tak tepat dan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Tapi at least just to give you some idea, to share with you. Dan tujuan ni mudah saja bila saya buat ni. Untuk memudahkan pemahaman. Itu saja niatnya. Supaya mudah apa yang nak dibuat. Apa yang nak dibuat. So, ini pun sama. Free of charge, silakan. Kalau nak guna. Tak nak guna pun tak ada masalah. Nak simpan ke nanti bila buat kajian pendidikan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, ini yang nanti akan saya upload. Yang saya akan upload. Iaitu contohnya apa ya. Kejap. Ini tadi research proposal outline. Ni kita akan share, kita akan upload.
You dalam research proposal tu, inilah dia dibuat dalam bentuk table macam gini untuk memudahkan. Right? Ini dia punya isi kandungan dia tadilah. Kemudian kita akan share juga sampel tadi tu sampel tadi. Yang ini kita akan share juga. Ini dia research design punya summary tadi, tugasan yang kedua tadi. Inilah dia, gunakan table juga untuk memudahkan memudahkan kita. Assignment 3 untuk memudahkan kita dalam membuat. So ini contohnya yang issue problem, apa benda yang perlu dituliskan, possible research objective, research question, research design. Ini contoh yang perlu diisi. Nanti kita akan discuss seterusnya pelan-pelan, sikit-sikit melalui WhatsApp ataupun e-learning. So ini kita akan share. Alright? Kita akan share semuanya sekali. Sampel dan sebagainya lah. Alright, now ada soalan, silakan. Selepas daripada kelas pengenalan ni, kita akan sambung dengan Dr. Adibah untuk kelas yang akan datang, berikutnya. Dan Dr. Adibah akan bercerita tentang kajian kuantitatif. So, dia punya fokus utama dia, kajian kuantitatif itu macam biasalah. Bermula daripada penetapan permasalahan kajian sedikit, and then objektif, kemudian dia punya persoalan and cerita berkenaan dengan hipotesis, kenapa kita perlu hipotesis, perlu ke, wajib ke, mesti ada ke hipotesis. So itu antara isu-isu yang akan dibincangkan. Kemudian nanti sedikit-sedikit lah yang lain-lain tu berkenaan dengan research framework ataupun conceptual framework. Kemudian kita ada theoretical framework. So itu akan kita sentuh juga secara sepintas. Termasuklah operational definition, conceptual definition dan sebagainya tu. So kita akan sentuh secara sedikit demi sedikit. Kemudian kita akan sentuh juga sedikit literature review. Literature review ni kita tak akan sentuh banyak kerana kita dah discuss hari ini. Alright, kita dah discuss hari ini. Cuba kita akan sentuh here and there. Dan macam mana nak buat, itu sajalah supaya kita tak banyak spend masa dalam membincangkan tentang literature review. Okay? Kemudian kita masuk bahagian yang paling fokus, iaitu bahagian metodologi. Di sinilah nak menjelaskan perbezaan antara kajian kuantitatif dan juga kajian kualitatif. So di situlah kita akan discuss berkenaan dengan reka bentuk, kemudian macam mana kita define reka bentuk itu dalam membantu kita menjawab persoalan kajian yang kita dah set pada awal, ataupun macam mana kita nak menguji hipotesis yang kita dah set. So dalam research design itu akan juga dibincangkan, whether that be experimental design, non-experimental design. So itu antara contoh yang akan dibincangkan oleh Dr. Adibah. Saya serangkan secara umum sajalah ya Dr. Adibah. And then masuk kepada population and sampling. So nanti Dr. Adibah akan berceritalah berkenaan dengan sampling, macam mana dilaksanakan, macam mana, kenapa, just the justification why. Itu antaranya yang boleh diteroka dan dibincangkan. Dia punya cerita berkenaan dengan random, non-random sampling dan sebagainya. So itu antaranya. And then macam mana proses pemilihan sampel daripada populasi. So kita ada prosedur-prosedur tertentu dalam kajian kuantitatif. Selepas itu masuklah kepada bahagian instrumentation, proses penyediaan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpul data. Itu nanti juga akan Dr. Adibah discuss. Questionnaire, selalu kita dengar questionnaire kan, soal selidik. Nanti you study lah, you prepare lah, nanti baca buku tu, and then bila discuss nanti you lebih banyak benda yang you boleh share. Lepas itu kita masuk kepada bahagian data analysis, data collection, data analysis.
So di situ nantilah Dr. Adibah juga akan sentuh macam mana kita menganalisis data kuantitatif, right? Sama ada analisis parametrik ke, non-parametrik ke, ataupun inferential ke, itu nanti akan diterangkan lah. At least you dapatlah sedikit idea. Jenis data, ordinal, nominal, interval, ratio dan sebagainya. Kenapa kita kena jelas jenis data kita ni. Kalau data nominal, apa jenis analisis statistik yang sesuai. Jangan main bantai saja. Macam itulah, lebih kurang. Okay, so at least kita tahulah. Kita tahu. Selepas itu, barulah kita bercerita tentang dia punya proposal. The same way macam kualitatif. So proses ni akan saya terangkan macam tu juga. Alright, so itulah strukturnya sepanjang semester ni. Alright, mudah-mudahan dia dapat membantulah. Saya dan Dr. Adibah punya jangkaan, buku yang kita share tu, mungkin Dr. Adibah akan share mana-mana buku yang dia ada secara yang jenis E punya ni, yang soft copy ni. And then you baca, selepas you baca, bila dalam perbincangan kelas tu, kita sama-sama share daripada pembacaan tu, apa yang kita faham tetapi kadang-kadang mungkin tak sesuai, mungkin tak tepat. Then kita discuss kat situ. Itu lebih baiklah berbanding kalau datang kelas cuma dengar saja tanpa buat persediaan awal. Saya rasa itu okeylah. Itu benda yang umum yang kita faham. Especially now level kita kan sekarang masters. Maknanya everything is independent. Besok dapat sijil masters tu. Master dalam teknologi pendidikan. So itu dia punya reflection kepada kita punya pengetahuan dan juga kemahiran. Dan yang paling penting pada saya ialah dia macam rasmi padi lah rasmi padi. Lagi berisi, lagi tunduk, lagi jadi. Bila dah dapat master situ memang betul berpengetahuan, memang mahir, memang mempunyai authority untuk bercakap dalam teknologi pendidikan, tetapi semakin menjadi seorang individu yang sangat sederhana. Itu yang sangat penting lah pada saya lah, pada saya. Mungkin saya sebutkan jugalah untuk sebagai perkongsian. Okey, so rasanya itulah pengenalan pada malam ni. Mungkin Dr. Adibah ada yang nak tambah, silakan sebelum kita buka untuk scan dia punya attendance ni. Okey, daripada saya, insyaAllah saya akan uploadkan dahulu video untuk dilihat, pre-recorded video. Jadi nanti semasa kelas mungkin lebih kepada latihan hands-on dan perbincangan lah. Okey, terima kasih Prof. Alright. Wait, apa pasal? Kena register balik. Aduh, sekejap Right. Okay, sekejap ya. Ini nak kena register balik. Ada soalan tak sambil saya nak keluarkan attendance ni? Ada soalan ke? Silakan. Belum lagi doktor. Doktor nak tanya untuk subjek ni akan ada final exam ke? Sebab saya tengok baca assignment tadi total dah 100. So maksudnya Tak ada. memang tak ada exam langsung lah. Nak ada exam ke? Tak. Tak nak. Kalau kami bagi exam tu, you salahkan kawan you, dia yang tanya tu. Baik-baik kita tak terfikir nak bagi exam, dia tanya ada exam ke? Dia tak ya juga kita bagi exam lah. Itu salahkan dia. Jangan salahkan kami. Jangan doktor, jangan. Okay, now silakan scan. Doktor, yang kalau kelas yang hari Ahad dan seterusnya pukul 8 atau 8.30? Kita start pukul 8 boleh tak? Sambil scan ni cerita pasal kelas timing tu. Pukul 8 okey tak? Sebab kalau pukul 8.30 maknanya kita akan habis agak lewat lah. Kalau pukul 8 cuma fikirkan dari segi timing you lah. Kadang you balik tak sempat, rushing dan sebagainya. Kita tak nak yang macam tu lah. Rushing keluar kabut kan. Bila keluar kabut ni macam-macam boleh berlaku. Tayar tercabut lah, macam-macam. Jadi you untuk sekarang kita set pukul 8. Okay, pukul 8.
Jadi kalau you rasa macam terbeban, rushing sangat, sampai tak sempat nak ambil nafas, dan you bagi tahulah. Kadang-kadang setengah jam ni sebenarnya besar dia punya beza dia. Okay. Jadi untuk Doktor, saya sekarang, tak boleh pukul 8 lah doktor. Saya minta maaf. apa? Saya berulang jauh doktor. Saya tak sempat dah doktor. 8:30 insyaAllah. Itu pun ngam-ngam je. Ngam-ngam je. Tu. Yang lain macam mana? Kalau tak ada meeting last minute, kalau tak memang daripada dalam kereta dah saya kelar dengan doktor. Jangan. Jangan. Kelas dalam kereta ni jangan. Drive sampai driving tu kalau your husband you ambil ke apa you drive ni? Saya drive sendiri doktor. Lagilah jadi jangan buat hal. Jangan buat hal. Sambil tengok kan nanti tahu-tahu duduk dalam parit je kereta tu. Okay, so macam mana yang lain? Ni ada 8.5 dia mampu. Yang lain? Kita tanya Gopi sebab dia punya masa beza sikit dengan Malaysia. Gopi? Saya okey je. Saya okey. 8.5 okey. Nampak dia 8.5 okey. Yang lain? Tapi Ada boleh yang lah. request 8.5 ni doktor. Saya gini. Kita bagi masa untuk fikir hari ini dan esok. You bincanglah sama-sama. Kalau betul 8.5 lebih sesuai, maknanya tak ada kelang kabut, ada yang tertinggal dan sebagainya. Kita nak to be fair to everyone. Okay, to be fair to everyone. So kalau katakanlah semua konsensus 8.5, so kita akan cuba set untuk timing kita sendirilah. Saya dan Dr. Adibah. Dr. Adibah lagilah, dia ada tanggungjawab rumah tangga lagi, apa semua tu. So kita tengoklah, kalau katakanlah 8.5 lebih sesuai, then kita start 8.5. Of course, dia akan lewatlah habisnya. Macam biasalah. Okay? Boleh macam tu? Alright, so nanti discuss, then by tomorrow you decide, then kita terus kepada dia punya decision tu lah. Alright, kalau dah tak ada, okay, saya stop sharing. Okay, so get ready dengan persediaan untuk memulakan perbincangan dalam kajian kuantitatif dengan Dr. Adibah. Dr. Adibah ni digarang sikit. Kalau tak sedia tu ada, kalau di dalam kelas tu ada yang kena push up dan sebagainya. Kalau dalam ni saya tak tahulah dia nak buat benda. Jadi buatlah persediaan. So mudah-mudahan kita dapat ikut kelas ini dengan lebih baik. Sebab tugasan, submission tugasan tu nanti kita maklumkan dia punya waktu yang sebenar. Kerana apa kita kena staggerkan macam tu? Sebab dia punya tugasan tu semacam satu tugasan yang sangat berkait. Jadi you tak boleh kelompok satu buat dalam satu masa. Tu yang jadi orang kata 8 tugasan dalam satu masa buat. Memang matilah. Kalau 8 tugasan dalam satu masa buat, memang mati. Itu yang kata tak cukup tidur dan sebagainya. Jadi you staggerkan. Nanti kita cuba fikirkan yang mana yang lebih sesuai. Right? So kalau tak ada, saya dan Dr. Adibah ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian. Nanti recording ini kita akan share dalam e-learning dan you boleh tengok semula. Kalau nak tengok semula lagi lah. Kalau nak tengok semula. And then kita doakan semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kita dapat manfaat lah pada akhirnya. Itu yang paling penting. Dan terakhir daripada kami, jaga diri, SOP, jangan lupa, jangan ambil mudah. Biasanya bila ini jangan lupa selain daripada usaha kita untuk sentiasa menjaga diri, jangan lupa sentiasa berdoa lah. Mudah-mudahan kita selesai daripada pandemik ni. Dah letih. Baru setahun kita dah letih. Kalau you tengok sejarah pandemik sebelum ni, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 4 tahun. You imagine 4 tahun. Itu yang kita kata letih. Baru setahun ni kita dah rasa letih. Dah tak boleh merentas negeri. Boleh tak merentas negeri? Tak boleh lagi kan? Tak boleh. Tadi rasanya maklumatnya kan? Tak boleh. Aduh, letihnya lah.
Jadi tak apalah, itu mungkin ada hikmah dia yang kita perlu pelajari. Alright then, so thank you very much again and selamat malam, have a good night, have a good rest and dah jangan pening-pening, ni waktu tidur, tidur, ambil masa untuk rehat dan bangun awal besok pagi. Alright, thank you very much all. Okay, bye-bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye. Dr. Zainuddin, thank you Dr. Hariba. Thank you, Dr. Hariba. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.